Ta'ala. Tuan-tuan tengok ni satu contoh. Tuan-tuan, ni saya nak terang konsep hamba kepada Allah. Supaya apa? Tuan-tuan, kita tak jumud. Bila kata hamba ni, tuan-tuan minta maaf lah. Kadang-kadang ada orang yang nak sembahyang, kadang-kadang dia tak bawa kepiah, kan? Kita pun faham dia bukan jenis orang yang pakai kepiah. Yalah, dia ni kerja apa? Kerja biasa. Kalau ustaz ni memanglah dia pakai serban, dia pakai jubah apa semua. Tuan-tuan, tapi bila kita berkawan dengan dia, ajak dia pergi sembahyang, jom kita berhenti sembahyang lah. Ustaz dia kata nak masuk masjid, dia kata segan, dia kata malu, dia kata. Malu saya apa? Tak ada lah Ustaz, saya songkok tak ada, kopiah tak ada lah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kerana kopiah tak ada ya, tak mau singgah pergi masjid. Tuan-tuan nampak tak? Macam mana pemikiran kita letakkan agama ni hanya benda-benda yang berkaitan dengan masjid saja. الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga doa kita ianya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita teruskan lagi bacaan kitab Adab Sulukil Murid
yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa 'alal muridi ay yahtariza, dan hendaklah seseorang murid itu dia menjaga. Dia kata, tuan-tuan, perjalanan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu menjaga adab-adab bila mana kita nak pi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sememangnya manusia, perjalanan dia adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada lain. Dan tuan, perkara ni dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, inilah tujuan kehidupan kita, dan inilah tujuan kenapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, bila mana kata jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makna kata bila hamba ni kerja dia hanya sembahyang saja. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok contoh ni, pengalaman saya, tuan-tuan, masa di Mesir misalnya. Tuan-tuan, dulu masa di Mesir, masa-masa lapang, kami suka pi ke taman-taman bunga, ataupun disebut dalam bahasa Arabnya di sana tu hadiqah, taman-taman bunga. Tuan-tuan, bila kita pi ke taman bunga, jadi kita tengok dekat situ ramai orang-orang Arab ni, dia berkapal, laki dan juga perempuan, mereka duk couple. Tapi Masya Allah, tuan-tuan, bila masjid melaungkan azan, maka yang couple-couple ni, mereka akan pi ke masjid, penuh masjid. Tadi kita tengok apa ni, dia ni berkapal, yang dia ni duk berdua-duaan dengan pasangan dia. Tapi masa azan, dia pun pi masjid, dia dirikan sembahyang komplit dengan solat sunat sekali. Dan tuan, pasal apa? Kerana ada orang yang dia berfikiran, bila kata menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sembahyang, kemudian bila kata hamba ni, dia kena berzikir kepada Allah. Bila kata hamba ni, dia kena mangkit tengah malam, qiyamul lail dan sebagainya. Dan tuan, bila kata menjadi hamba ni, dalam seluruh aspek kehidupan, dia kena jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu, kalau kita tengok semua benda yang berada di atas muka bumi ni, semuanya diajak oleh Islam itu sendiri. Kalau kita tengok, tuan-tuan, di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia tunjuk kat kita, bermula daripada bangun tidur, kemudian seharian kehidupan dia, dia nak buat apa, kemudian pembahagian masa macam mana, sampailah dia tidur balik semula. Tuan-tuan, semuanya diajak oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala
berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu kata Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, tuan-tuan, orang bila mana dia mendalami ilmu sirah, ilmu berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia akan nampak bahawa kehidupan kita ni adalah satu kehidupan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maknanya kalaulah dia seorang pekerja, dia kena jadi pekerja yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam mana cara pekerja tapi dia jadi pekerja yang menjadi hamba kepada Allah? Tuan-tuan, contoh, masuk kerja pukul 8.30. Tuan-tuan, ni banyak berlaku. Bila dia tak boleh masuk pejabat pukul 8.30, nanti dia akan telefon kawan dia di pejabat yang sampai awal. Dia kata, "Weh, hang tolong punchcardkan aku. Aku tak boleh masuk kerja pukul 8.30. Aku boleh masuk sat lagi pukul 9.30. Boleh tak hang tolong punchcardkan aku punya kad tu?" Pasal apa, tuan-tuan? Kalau dia punchcard lewat, nanti dia punya punchcard dia jadi color merah. Tuan-tuan, bila color merah ni tak cantik dia punya punchcard dia, tuan-tuan, dia sudah tidak amanah dalam pekerjaan dia. Tuan-tuan, orang yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah yang telah diamanahkan kepada dia, dia akan jalankan dengan sebaik yang mungkin. Dia takkan suruh orang punchcardkan kad dia. Dia tidak akan mendahulukan benda lain, melainkan dia menyempurnakan amanah yang telah diberikan kepada dia. Tuan-tuan, ni pekerja yang telah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaulah dia seorang peniaga, tuan-tuan, jadilah peniaga yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam mana peniaga yang menjadi hamba kepada Allah? Tuan-tuan, kalau kita tengok, bila berniaga ni macam kerja dunia, tuan-tuan, tolong kita perbetulkan kefahaman kita. Perkara-perkara yang kita buat ni semua ada asas di dalam Islam. Ianya ditunjuk ajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, semuanya ada hukum. Termasuklah Facebook, termasuklah WhatsApp yang kita pakai itu, tuan-tuan, dia ada adab dia yang diajak oleh Islam. Tuan-tuan, contoh kalau dia ada Facebook, tuan-tuan, dia tak boleh nak post dekat Facebook dia ni benda yang mengarut-mengarut. Apatah lagi benda-benda yang boleh membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ni ada pula perangai baru, perangai apa dia? Unboxing wife. Tuan-tuan, dulu ni unboxing ni, kalau orang beli handphone, dia nak tunjuk review, dia nak tunjuk apa yang ada pada handphone ni. Tuan-tuan, maka dia pun buka plastik, dia koyak plastik, kemudian dia buka kotak, kemudian dia pun cerita berkenaan dengan kelebihan dan juga kelemahan handphone yang dia baru beli. Tuan-tuan, hari ni ada tabiat baru. Apa dia? Unboxing wife, unboxing isteri. Tuan-tuan, maka hari pertama dia dengan isteri dia, maka dia buka tudung, dia buka gelang, dia buka apa, tunjuk kepada orang ni, rakam pada orang, maka dia punya tajuk dia unboxing wife. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, perkara-perkara di dalam bilik kita haram untuk kita pamerkan kepada orang di luar. Haram hukum dia. Tuan-tuan,
maka Facebook yang kita guna tu pun ada adab yang diajarkan oleh Islam. Tuan-tuan, kita pakai WhatsApp. WhatsApp ni tujuan asal dia adalah untuk berhubung dengan sesama kita. Tuan-tuan, tujuan dia untuk memudahkan, menyalurkan maklumat. Tuan-tuan, tapi sayang sekali pada hari ni WhatsApp ni dia telah menjadi wasilah untuk menyebarkan fitnah sesama manusia. Tuan-tuan, dia tak kira dah sama ada berita tu betul ke, berita tu tak betul ke. Tuan-tuan, dia pakat sebab semua sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala kata, kalaulah berita itu sampai kepada kamu, lebih-lebih lagi kalaulah berita yang sampai itu daripada orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka hendaklah kamu tapih terlebih dahulu cerita ataupun berita yang kamu nak sebar. Tuan-tuan, cuma lapangan itu berbeza. Kalau zaman dulu, zaman masa tu tak ada lagi WhatsApp, tidak ada lagi Facebook. Tuan-tuan, pada zaman tu orang dia akan membawang sesama dia. Tuan-tuan, kawan ni jumpa dengan kawan dia, maka dia pun cerita aib orang, dia pun sebarkan fitnah pada orang. Tuan-tuan, hari ni cara telah berbeza. Cara tu dekat mana? Dekat Facebook, dekat WhatsApp. Tapi asasnya adalah asas yang sama. Tuan-tuan, nak sebarkan berita, nak kena tahu terlebih dahulu. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, maka semua benda ni diajak oleh Islam kita. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia kata, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan dia itu menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, jadi hamba ni bukan hanya di tikak sembahyang macam orang Mesir tak sah ni. Tuan-tuan, orang Mesir kapal-kapal, kemudian orang azan dia pergi sembahyang. Tuan-tuan, lepas sembahyang dia sambung balik semula kapal dengan pasangan dia, pegang tangan, duduk berdua-duaan. Kenapa? Kerana kita faham, bila jadi hamba dia kena sembahyang, dia kena zikir, dia kena qiyamul lail. Hak ni sahaja ruang lingkup agama kita. Tuan-tuan, sedangkan ulama menyatakan dinul Islam, agama Islam, the way of life, dia merupakan perjalanan kehidupan manusia. Tuan-tuan, cuba habaq mai, ada tak satu benda yang ianya tidak ada kaitan dengan agama? Cuba habaq mai. Tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan, semua benda ni ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu dalam kaedah usul fiqh menyatakan al-aslu kullal asya' mubah, kata ulama. Asal satu-satu benda adalah diharuskan. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia tak ada hukum lagi. Tuan-tuan, contoh tadi ni kita buat, mula-mula keluar Facebook. Tuan-tuan, keluar Facebook ni kita pun tengok apa kegunaan Facebook ni. Tuan-tuan, jadi bila kita tengok kegunaan dia untuk sebarkan berita, kemudian kita nak share apa-apa pun senang, baik. Kalau hanya setakat itu, al-aslu kullal asya' mubah, asal pada setiap sesuatu itu diharuskan, tak apa. Tuan-tuan, tapi kalau dah sampai kepada peringkat sebar fitnah, kalau sampai peringkat menyebarkan benda-benda yang tak betul, tuan-tuan, di situlah hukum memainkan peranan. Kalau nak sebar fitnah, yang tu tak dibenarkan oleh agama. Tuan-tuan, kalau nak sebarkan benda yang palsu, maka itu diharamkan oleh agama sama sekali. Tuan-tuan, maka jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah pada setiap lapangan. Kerana tu, tuan-tuan, satu hari
Nabi SAW dia kata di dalam majlis pengajian dia. Tuan-tuan, Nabi tengah mengajak macam ni, tiba-tiba Nabi kata, "Sat lagi kita akan didatangi oleh seseorang pemuda, yang mana pemuda ini adalah penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala." Tuan-tuan, maka orang pun rasa excited. Orang pun berasa tak sabar nak tunggu. Siapa dia pemuda yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, bahawa dia adalah pemuda penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengah-tengah Nabi duk mengajak, tiba-tiba mai masuk satu orang. Tuan-tuan, inilah dia orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka orang ni masuk jumpa dengan Nabi, kemudian dia pun sembang lebih kurang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun keluar. Tuan-tuan, masa dia keluar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ataupun lebih dikenali dengan nama Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, Ibnu Umar dia mengekori orang ni. Dia ekori orang ni, dia ikut sampailah ke rumah kawan ni. Maka dia kata, "Oh, ni rumah dia." Tak apa, dia pun ketuk pintu rumah kawan ni yang kata ahli syurga ni. Tuan-tuan, dia ketuk pintu, kemudian orang ni keluar. Dia kata, Ibnu Umar kata, "Tuan, saya nak bermalam di rumah tuan barang semalam dua." Tuan-tuan, pasal apa? Ibnu Umar ni dia nak siasat. Apakah dia amalan yang dilakukan oleh orang ni sehingga kan dia ini dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni kalau ada lah antara kita, tuan-tuan, contoh ni, contoh paling dekat dengan kita supaya apa kita merasai benda ni. Tuan-tuan, kalau ada lah antara kita ni, wal'iyazubillah lah, no, kalau ada lah antara kita ni yang kena COVID-19, kemudian disahkan pula COVID-19 dengan varian yang baru, Omicron, contohnya, tuan-tuan, tapi bila dia disahkan COVID-19, Omicron pula lagi, tuan-tuan, dia pun masuk dalam ward. Kemudian adalah ubat-ubat ataupun cara pengubatan macam mana hak yang dia boleh sembuh. Tuan-tuan, dia pun lepas 3-4 hari dia keluar. Tuan-tuan, dia keluar, dia pun cerita dekat orang, "Hang tahu tak, kelemahan COVID ni macam ni, macam ni. Lah ni ada varian baru, memang rasa dia lain. Tapi kalau hang guna bahan-bahan yang aku guna ni, kamu akan sembuh daripada varian yang baru ni." Tuan-tuan, kalau dia cerita macam tu, kita lah orang pertama yang pergi cari bahan apa yang orang ni guna. Tuan-tuan, kalau COVID-19 ni macam-macam, tuan-tuan, no? Cengkeh, lagi apa lagi, halia. Ada yang tu pula halia, dia pi potong, dia pi kerat, buat halus-halus macam tu. Tuan-tuan, dia buh kat dalam poket dia. Pasal apa? Sambil-sambil duk jalan, nanti ada masa kosong, hidu halia tu. Ada orang macam tu, ada orang petua macam tu. Tuan-tuan, ada orang yang dia petua pula bunga cengkeh, bawa pergi mana-mana hisap bunga cengkeh ni. Tuan-tuan, Allahu alam lah, nah. Tapi amalan bunga cengkeh ni, apa ni, memang kami dulu masa di pondok kami amalkan benda tu. Kerana apa? Memang terbukti lah, kami banyak menghafal, belajar ni nak kena guna otak banyak. Tuan-tuan, duk hisap tu nampaknya mujarab. Tuan-tuan, masya-Allah, mujarab. Nah, mudah mengapai, kemudian tubuh pun berasa tak penat. Baik. Tuan-tuan, kalau kita tahulah apa dia ubat yang orang tu guna, tuan-tuan, bahan tu akan jadi tak cukup. Pasal apa? Orang semua pakat cari. Orang semua pakat nak buat stok. Mana nak tahu kok kena 1-2 hari ni jadi stok dah ada dah. Tuan-tuan, Ibnu Umar adalah orang yang sangat-sangat
dia berhajat dan juga satu orang yang tinggi hemah dia untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sehinggalah dia berasa tak puas hati, apa agaknya amalan yang dilakukan oleh orang ni. Dan tuan, Ibnu Umar kata pada orang ni, boleh tak saya nak bermalam di rumah tuan semalam doa? Dan tuan, maka Ibnu Umar pun duduklah di rumah orang tersebut. Dan tuan, duduk kat rumah orang tu, tengok-tengok orang tu pergi kerja macam biasa. Dan tuan, kemudian Ibnu Umar tengok dia sembahyang macam biasa, kemudian ibadatnya macam biasa, zikirnya juga macam biasa. Dan tuan, tak ada apa pun lebih daripada orang ni. Masya Allah, tabarakallah. Dan tuan, tapi kata Nabi SAW, dia ni ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka tak ada apa amalan yang lebih. Maka Ibnu Umar pun berkata dengan perkataan yang benar pada orang ni. Dia kata apa, Tuhan, saya ni mai ke sini ni kerana Nabi SAW kata tuan ni salah seorang daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak tengoklah apa amalan yang tuan lakukan sehingga Allah memasukkan tuan ke dalam syurganya. Tuan-tuan, orang ni pun dia pun gelak. Dia kata apa? Dia kata tak ada apa yang lebih daripada saya, melainkan dia kata hati saya tak pernah dengki dekat orang. Saya senantiasa bersyukur dengan pemberian Allah, dan saya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang saya lakukan dan tidak lebih daripada itu. Tuan-tuan, benar, no? Kalau kita tengok pada zaman Nabi SAW, bukan semua sahabat-sahabat Nabi ni terdiri daripada fuqaha, bukan dia. Dan tuan, yang fuqaha ni hanya ada beberapa orang sahaja. Kita boleh kata fuqaha ni macam daripada kalangan kita ni para ustaz, para alim ulama. Dan tuan, daripada kalangan sahabat pun macam tu juga. Hanya ada beberapa orang sahaja fuqaha, iaitu orang yang mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, yang lain tu dia bekerja macam biasa. Dan tuan, sebab itu Nabi SAW ni disebutkan oleh ulama. Dan tuan, generasi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW bukan hanya setakat fuqaha, bukan hanya setakat golongan ulama. Dan tuan, Nabi juga didik umat untuk menjadi golongan yang profesional. Dan tuan, Nabi SAW juga didik para sahabat supaya jadi orang ekonomi yang besar. Dan tuan, antaranya yang biasa kita duk dengar cerita, tuan-tuan, menarik cerita ni. Nah, kalau nak cerita kaya, ada beberapa orang sahabat Nabi yang mana mereka tu memang kaya sungguh. Tuan-tuan, tapi cerita ni menarik. Kenapa perlu kaya? Menarik cerita ni. Tuan-tuan, Nabi ni dia buat para sahabat ni ada professional, ada educated, ada fuqaha, ada orang yang pakar ekonomi. Tuan-tuan, kita ni musuh Islam, dia dah brainwash, dia dah cuci otak kita ni. Tuan-tuan, sebab itu alhamdulillah kami yang belajar di Al-Azhar ni, terutama dalam kuliah Usuluddin dan Dakwah, tuan-tuan, kami belajar berkenaan dengan muqaranatul adyan, perbandingan agama, dan kami belajar juga tayarat al-fikriyah, aliran-aliran pemikiran. Tuan-tuan, kita ni dicuci habis dah otak kita. Tuan-tuan, bila kata perkara akhirat, hak ni perkara akhirat ni. Tuan-tuan, bila kata perkara akhirat, tak lebih pada sembahyang, dia tak lebih daripada tahlil orang mati. Dan tuan, bila kata agama, dia tak lebih daripada qiyamul lail.
Tuan-tuan, padahal semua benda diurus tadbir dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok ni satu contoh. Tuan-tuan, ni saya nak terang konsep hamba kepada Allah. Supaya apa? Tuan-tuan, kita tak jumud bila kata hamba ni. Tuan-tuan minta maaf ni. Kadang-kadang ada orang yang nak sembahyang ni. Tuan-tuan, bila kata nak sembahyang ni, dia kadang-kadang dia tak bawa kepiah, kan? Kita pun faham dia bukan jenis orang yang pakai kepiah. Yalah, dia ni kerja apa? Kerja biasa. Kalau ustaz ni memanglah dia pakai serban, dia pakai jubah apa semua. Tuan-tuan, tapi bila kita berkawan dengan dia, ajak dia pergi sembahyang, jom kita berhenti sembahyang tak? Ustaz dia kata nak masuk masjid, dia kata segan, dia kata malu, dia kata. Malu saya apa? Tak ada lah Ustaz, saya songkok tak ada, kopiah tak ada lah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kerana kopiah tak ada ya, tak mau singgah pergi masjid. Tuan-tuan nampak tak? Macam mana pemikiran kita letakkan agama ni hanya benda-benda yang berkaitan dengan masjid saja. Baru ni, tuan-tuan, ada orang, saya pergi kat tempat dia, kemudian adik dia kata, abang, dia kata, sementara ustaz ada kat sini, gambar dengan ustaz, saya ambil gambar abang ustaz. Tuan-tuan, abang dia kata apa? Tak gambar apa ni, nak gambar dengan ustaz dia kata. Nah, adik dia tanya, awak? Tuan-tuan, abang dia ni kata apa? Tak sesuai, nak gambar dengan ustaz pakai baju t-shirt macam ni. Seluar pula, seluar corak apa ni, corak asal tentera. Jadi tak berapa nak elok lah bergambar dengan ustaz macam tu. Tuan-tuan, saya terus kata dekat dia, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, pakai pakaian ni tujuan dia, maksud dia satu, iaitulah menutup aurah. Itu tujuan daripada berpakaian. Tuan-tuan, maka saya tarik dia, mai bergambar. Tuan-tuan, pakai pakaian ni kerana apa? Kerana kita nak menutup aurah. Tuan-tuan, dah lepas dah yang kata tutup aurah ni, lepas dah. Tuan-tuan, maka dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bila kata agama ni, tuan-tuan, dia mesti jubah, dia mesti serban, kopiah. Tuan-tuan jangan lupa, ada orang pakai serban, pakai jubah ni pi tipu orang untuk buat umrah dan sebagainya. Tuan-tuan, sebab itu dia tak lebih hanya sekadar menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia pakai pakaian sunnah kerana dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mabruk alaik, tahniah kita ucapkan. Pasal apa? Dia telah memakai pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbas libasus syuhrah, kamu jangan pakai yang berlain daripada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai ni Nabi kata, jangan pakai berlain daripada orang. Sebagaimana pakaian tempat setempat kamu pakai macam tu. Tuan-tuan, maka bila dia niat tutup aurah, dia dah jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, balik pada tadi. Ni sebagai contoh. Sebab itu kata dalam fiqh sirah yang dikarang oleh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, dia kata apa? Seluruh kehidupan kita adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tengok Sayyidina Uthman bin Affan, cerita ni semua orang tahu, maklum. Cerita ni adalah cerita yang biasa kita duk dengar. Tuan-tuan, dulu di kota Madinah ada telaga rumah namanya, Bi'ru Rumah, yang berada di Madinah. Tuan-tuan, kehaibatan telaga rumah ini, airnya sangat bersih. Kan? Sangat bersih. Dan airnya itu dia punya rasa dia menyamai dengan rasa air Zam-Zam. Tuan-tuan, ini menyebabkan orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka dah tak duduk Mekah dah, pasal mereka terancam di Mekah.
maka depa pun duduk di kota Madinah. Dan tuan, bila duduk di kota Madinah ni, tiba-tiba bila rasa air bi'ru rumah ni, air dia bersih, kemudian dia punya rasa dia seakan-akan dengan air Zam-Zam. Tuan-tuan, maka depa ndak air tu. Tapi sayang tuan-tuan, no, telaga itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Tuan-tuan, dimiliki oleh seorang Yahudi. Bila nak ambil sebotol macam ni, kena bayar beberapa harga. Orang Islam ni kena pi bayar nak ambil apa ni, air telaga tu. Nak ambil sebelanga, kuih mahal lagi. Tuan-tuan, sayang duit. Tuan-tuan, sayang duit. Pasal apa? Bila beri kepada Yahudi, beri kepada orang yang tak beriman pada Allah, tuan-tuan, dia kaya, dia bayar zakat tak? Tuan-tuan, dia kaya, dia bayar zakat tak? Tuan-tuan, zakat ni apa kegunaan dia? Kegunaan dia untuk orang yang fi sabilillah. Zakat ini adalah untuk membantu golongan fakir dan juga miskin. Tuan-tuan, sebab itu no, dalam fiqh kalau kita pi kedai makan, tuan-tuan, ni fiqh terkini. Nah, tuan-tuan, kalau kita pi kedai makan, satu kedai makan ni tengok tukang masak tak pakai tudung, tuan-tuan, maknanya apa? Dia fasik, dia buat dosa dengan Allah. Tuan-tuan, dia tak pakai tudung. Kemudian kedai satu lagi pula kafir. Tuan-tuan, antara dua kedai ni, mana yang kita nak pi? Yang dia ni Islam tak pakai tudung, yang satu lagi ni kafir. Tuan-tuan, kata ulama, hendaklah kamu pilih tukang masak yang tak pakai tudung ni. Kerana apa? Dia masih lagi ada kebaikan pada dia. Apa dia? Iman dan juga Islam yang ada pada dia. Makanan yang dia masak jauh lebih afdal daripada orang kafir yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka Nabi SAW bimbang dengan benda ni. Kata Nabi SAW, aku bimbang, kata Nabi, kalau semua duit ekonomi tersalur kepada orang Yahudi ni. Tuan-tuan, perasan tak benda ni? Perasan tak lagu kita? Mana lagu kita, kan? Apapun dengan sistem kapitalis, apapun kena juga dengan riba. Tuan-tuan tahu tak riba? Nah, Allah, Nabi SAW kata apa tentang riba? Tuan-tuan, kata Nabi SAW, siapa yang bermuamalah dengan riba ini, maka Allah Subhanahu wa taala isytiharkan perang dekat atas dia. Tuan-tuan, kita sembahyang tiap-tiap hari, tapi tak perasan ada benda-benda yang terpalit juga dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kita ada jalan bagaimana nak bersih semua ni. Bak kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, manusia dia kena ada dua sifat ni. Tuan-tuan, kena ada dua perasaan ni. Tuan-tuan, apa dua perasaan ni? Takut dengan Allah, tu yang pertama. Dia kena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, takut sat lagi aku buat dosa ni jam, dia kata. Sat lagi aku buat macam ni, ai turun bala ni. Tuan-tuan, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang kita juga terpalit dengan dosa. Tuan-tuan, masa tu kita kena harap dengan Allah. Tuan-tuan, harap macam mana? Harap sebagaimana dalam doa kita, Rabbana atmim lana taqsirana, ya Allah, ya Allah, sempurnakan mana-mana yang kurang daripada kami, ya Allah. Tuan-tuan, kita banyak kurang, kita banyak kelemahan, kita ada banyak lagi tanggungjawab amanah dengan Allah yang kita tak buat. Tuan-tuan, maka diajak pada kita doa, Rabbana atmim lana taqsirana,
Ya Allah, sempurnakanlah apa-apa yang kurang daripada kami, ya Allah. Tuan-tuan, maka bila mana Nabi risau macam tu, maka kata Nabi SAW, siapa-siapa yang boleh tebus telaga rumah ini, dia boleh beli telaga rumah ini, maka aku janji, kata Nabi, akan dibina mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhirnya siapa yang duk beli ni? Siapa yang melepaskan ekonomi orang Islam daripada belenggu Yahudi ini? Sayyiduna Uthman bin Affan, yang terkenal sebagai seorang sahabat yang banyak harta dia. Tuan-tuan, yang lalai dengan harta ni kerana lupa nak syukur dengan Allah. Tapi kalau berharta untuk guna akhirat, Nabi SAW kata, ni'mal mal fi yadis salihin, kata Rasulullah. Sesungguhnya nikmat yang begitu besar bila mana harta itu dipegang oleh orang-orang yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok no? Ibrahim bin Adham. Satu hari, tuan-tuan, Ibrahim bin Adham dia balik ke rumah dia. Tuan-tuan, ni kata Nabi. Tuan-tuan, saya nak terang kat tuan-tuan konsep hamba. Jangan pandang hamba ni pada sudut masjid saja. Seluruh kehidupan kita adalah menjurus kepada kehambaan pada Allah. Maknanya apa? Meniaga, ada hukum hakam dia. Tuan-tuan, kita nak didik anak, ada adab dia. Dengan orang tua ada adab dia. Bercakap ada adab dan hukum hakam dia. Tuan-tuan, bila dia penuhi adab dan hukum hakam ni, dia telah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Ibrahim bin Adham dia balik ke rumah dia. Balik rumah dia, tengok-tengok ada orang panjat dekat tingkap rumah dia, kawat. Ada pencuri masuk. Tuan-tuan, pencuri ni dia tak sedar Ibrahim bin Adham ada kat belakang, dia duk keluarkan barang daripada rumah kawan ni. Tuan-tuan, dia bawa keluar barang. Ibrahim bin Adham pun datang daripada arah belakang dia. Ibrahim bin Adham kata apa? Tak apa, aku tolong, dia kata. Tengah-tengah duk bawa keluar televisyen, tengah-tengah duk bawa keluar katil. Tuan-tuan, tiba-tiba tuan rumah kata apa? Tak apa, aku tolong. Tuan-tuan, terperanjat kawak ni, terperanjat pencuri ni, siapa pula ni? Tapi pencuri ni dia sangka baik. Dia sangka baik macam mana? Dia sangka baik ni mungkin daripada persatuan penyamun juga, tapi mungkin aliran yang lain. Macam tu. Tuan-tuan, maka Ibrahim bin Adham tolong kawan ni, pencuri ni, bawa keluar barang apa semua sekali. Tuan-tuan, maka dah habis barang semua sekali, pencuri ni tanya, terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak. Tapi nak tanya, kamu ni siapa dia? Baik sungguh kamu ni. Tuan-tuan, maka kata Ibrahim bin Adham, saya lah tuan rumah ni. Saya lah tuan rumah ni. Tuan-tuan, cabut lari orang ni. Lari dia. Baru dia tahu yang tolong dia ni adalah siapa? Sahibul bait. Dia adalah tuan rumah. Tuan-tuan, cabut lari dia. Tuan-tuan, dia pun balik ke rumah dengan perasaan takut dan sebagainya. Tuan-tuan, dia pun terfikir, pasal apa yang dia ni nak tolong juga ni? Tuan-tuan, dia pun berpatah balik ke rumah Ibrahim bin Adham. Lalu dia minta maaf kepada Ibrahim bin Adham. Tuan-tuan, ni yang paling mahal sekali. Ni yang paling mahal. Apa dia? Pencuri ni menjadi murid kepada Ibrahim bin Adham, bahkan menjadi seorang ulama sufi yang besar, berkat daripada perbuatan ataupun toleransinya Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian
ruang lingkup sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan hanya terhad kepada perkara-perkara spiritual semata-mata, tetapi dia melibatkan juga kepada perkara keduniaan kita. Dan tuan, bila mana kita memenuhi hukumnya, kita memenuhi akan adabnya, dan tuan, dia telah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata al-Imam Al-Haddad rahimahullah taala, wa 'alal muridi ay yahtariza, dan hendaklah seseorang yang berjalan pada jalan Allah itu yahtariza, dia menjaga diri dia, min asghariz dzunub, daripada melakukan dosa, sekalipun dosa yang sangat kecil pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, nanti kita akan tengok nanti, pasal apa Imam Al-Haddad diajak pada kita nak jadi hamba pada Allah ni. Kenapa? Dosa kecil pun kalau boleh kita kena tolak, tuan-tuan. Ada sebab dia. Kerana dosa inilah yang menyebabkan manusia itu terseleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada ibarat yang berikutnya, insyaAllah. Allahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.